Baik, terima kasih kepada rakan tugas Dini dan juga Serina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk penonton. Bersua kita pada pagi ini, Alhamdulillah berkongsi maklumat semasa dan juga satu bahan yang kami sediakan bersempena dengan Hari Angkatan Bersenjata di Raja Brunei pada hari ini. Dan Alhamdulillah juga keadaan cuaca saat ini dalam keadaan yang baik-baik saja, cerah-cerah saja pada pagi ini. Dan sudah tadi pagi juga ramai antara auda yang sudah bersiap sedia ni untuk melakukan aktiviti-aktiviti ibadah di pagi hari. Jadi apa yang kita harapkan agar ada sentiasa tingkatkan keselamatan diri dan juga tingkatkan kewaspadaan, ya, terutama sekali kepada auda yang melakukan aktiviti berbasikal di bahu-bahu jalan. Berada sebelum kita menyaksikan satu bahan rakaman pada pagi ini, saya kongsikan kepada auda terlebih dahulu mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku esok 1 hari bulan Jun 2022 yang akan menjejaskan di sebahagian kampung Serembangun, Mukim Pekan Tutong, dan penutupan sementara ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan transformer dan ringmain unit di stesen utama Container Line Industri Serembangun, Tutong. Dan baik maklum, pemotongan sementara bekalan elektrik akan berlaku dari jam 8 pagi sehingga 11 pagi. Dan audio untuk selanjutnya pula mari kita saksikan pendekatan saya bersama dengan mantan askar Melayu Brunei pengambilan pertama. Jadi untuk itu mari kita saksikan bersama. Mengimbau kembali sejarah penubuhan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei yang dikenali sebagai Askar Melayu Brunei atau Regimen Melayu Brunei pada 31 Mei 1961 dengan pengambilan rekrut pertama seramai 60 orang pada ketika itu yang dipilih untuk berlatih di Port Dickson, Malaya. Ini menandakan detik yang bersejarah dan era baru keberanian dan kepahlawanan bagi rakyat Brunei moden. Pada tanggal 31 Mei 1965, Askar Melayu Brunei diberi penghormatan dan kemudian dikenali sebagai Askar Melayu di Raja Brunei, dan sejak hari kemerdekaan negara pada 1 Januari 1984, Regimen Askar Melayu di Raja Brunei dinamakan semula sebagai Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Bersempena dengan Hari Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Radio Television Brunei melalui unit Rampai Pagi Cawangan Daerah Tutong berkesempatan membuat pendekatan bersama Yang Mulia Kapten Bersara Datuk Paduka Haji Bahar bin Haji Tamad, mantan Askar Melayu Brunei pengambilan pertama yang telah menambur bakti luhur bersama ABDB selama 25 tahun 6 bulan perkhidmatan dari tahun 1961 sehingga tahun 1986 dan telah banyak menimba pengalaman serta mengharungi peristiwa manis ketir selama berkhidmat bersama ABDB. Mari dengarkan perkongsian beliau. Jadi pada mulanya saya didorongkan oleh jiwa saya lah untuk memasuki tentera ni. Tetapi zaman itu belum ada lagi. Salah seorang guru saya, yaitu guru besar saya, menanyakan kepada murid-murid yang berada pada masa itu. Guru saya bertanya, dan satu masa nanti saya mau jadi askar juga, mau jadi saujar. Dulu masa itu askar itu kurang diperhatikan lah, tetapi saya sudah boleh cakap askar. Saya mulai berkhidmat dalam askar sebagai askar yang pertama. Berlatih kami dilatih di Port Dickson, Malaya masa itu, belum Malaysia. Jadi selama 6 bulan, seperti askar-askar yang lain lah, macam askar Malaysia, askar Malaya masa itu. Jadi kami pun berlatih di sana mulai tahun 61. Pada 31 hari bulan, maka tertubuhlah bulan 5, tertubuhlah Askar Melayu Brunei.
ataupun askar Brunei pada masa itu. Jawatan saya yang pertama ialah seperti mana kegambaran saya lah. Jiwa saya adalah infanteri dalam askar jalan kaki. Jadi askar jalan kaki ini ialah batalion. Ada batalion namanya batalion pertama askar jalan kaki. Yaitu saya berkhidmat di C Company ataupun Charlie Company. Pengalaman yang pahit tidak ada pulang dalam tentera ini sebab kegembiraan sebagai seorang tentera, seorang wira. Jadi itulah, tidak ada yang satu masalah pun bagi saya dalam perkhidmatan saya dalam tentera ini. Artinya semuanya daripada awal hinggalah akhir, semuanya adalah dalam keadaan yang baik. Selama berkhidmat bersama ABDB, berbagai jawatan dari lain-lain unit di dalam ABDB pernah dijawat beliau, seperti pegawai waran bahagian pengambilan, penolong pegawai memerintah pasukan askar muda, dan beliau juga merupakan orang pertama sekali diberi tanggungjawab untuk mengendalikan hal ehwal pengambilan ketika berpangkat pegawai waran 2 dalam tahun 1968 dan juga orang pertama menjawat jawatan sebagai PMC Mess Sergeant. Perkara ini terjadi pada 8 hari bulan Oktober 1966. Jadi inilah keadaannya, musuh-musuh TNQ itu menyerah diri kepada kita ni. Masa tu saya C-Company. C-Company punya operation ni. C-Company maksudnya? C-Company. TNQ. Apa maksudnya tu? Tentera Nasional Kalimantan Utara. Oh. Ini baki-baki, saki-baki. Askar-askar diorang lah ni. Yang untuk mengikut apa yang saya tanya pada seorang namanya Kapten Baha. Baha namanya. Saya tanya, kamu dari mana? Kami dari Tentera Nasional Kalimantan Utara. Oh. Pangkat kamu apa? Saya bagi tahu. Saya kapten. Tinggi kapten kamu. Pangkat kamu. Saya Sarjan Major. Masa tu. Buka baju. Saya suruh buka baju. Tapi ini tidak nampaklah buka baju. Orang melukis. Lukisan. Inilah keadaan mereka ni. Jadi sebenarnya apa yang berlaku ni sebenarnya? Yang berlaku ni artinya diorang ni menyerah diri. Diorang sudah menyerah serinda kami. Adakah diorang ada membawa satu benda ataupun diorang akan memberontak atau macam mana ceritanya? Diorang memang ni, tujuan diorang pertama ialah diorang ada mempunyai senjata, diorang ada mempunyai peluru-peluru yang boleh dikatakan cukuplah mengikut dalam itu. Ada yang dibagi tahu dan kami beli out. Dia punya peluru-peluru dan senjata-senjata. Dan sampai masa ini mengkali di museum kita ada senjata mereka di sana. Jadi macam mana tu perasaan di sekitar orang menghadapi situasi masa itu? Mana tu? Yang pertama, saya memang bangga sebagai wira. Artinya, diorang ada 4 orang, saya 1 orang misalnya. Tapi ada orang saya yang lain lagi, tapi sudah turun ke bawah lah, artinya turun. Termasuk pegawai-pegawai saya. Jadi saya kemudian terpaksa apabila saya melihat tatakan-tatakan, ada bekas-bekas apa namanya ini, pemberontakan ini, jadi ikut. Tapi bila saya ada satu batang yang besar lah, batang besar. Jadi dari sana saya lihat ke bawah, rupanya ada orang di bawah. Dia mengkali ia sudah melihat. Serinda kami. Dia cakapnya, serinda kami. Serinda naik, okey. Tuan, yang saya timbak satu suara. Yang saya dengar masa itulah, kerana Allah juga, jangan, saya tidak jadi menimbaklah. Kamu sendiri naik. Yang 2 orang, 3 orang itu sudah menghadapi saya. 3 orang. Yang seorang Ilan namanya, si Kenneth dan Musa. Kami sama-sama, selepas satu barulah kami, ada. 2. Jadi berdualah kami. Baik, itulah dia. Memang bagi seorang tentera, orang sifat berani itu perlu mesti ada. Walaupun menghadapi musuh lebih daripada seorang, namun itu orang keberanian dan itulah daripada kejadian itu di sekitar orang
jadikan satu potret gambar sebagai kenangan, betul? Ya, sebagai satu anulah. Yang saya hanya untuk negara. Hanya untuk negara, bangsa dan negara, yaitu kerjaan ke bawah duli. Satu. Ini menjadi perangsang saya untuk tidak ada terasa takut. Artinya kita beranilah sebagai seorang wira. Berani demi negara. Demi negara, bangsa dan negara. Atas keberanian tersebut, beliau telah dianugerahkan The Most Gallant Order of Pahlawan Negeri Brunei 4th Class untuk penglibatannya dalam penangkapan 4 orang pemberontak dari TNKU. Atas jasa yang telah ditaburkan selama berkhidmat bersama APDB dan bukannya sedikit jasa-jasa yang telah dicurahkan, beliau telah dikurniakan beberapa pingat dan pada 10 Februari 1976 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan gelaran Datu Paduka kepada beliau. Sebagai seorang veteran dan mantan kepada ABDB, beliau menekankan akan kepentingan menjaga disiplin yang menjadi teras kepada kewibawaan dan ketokohan kepada individu yang bergelar tentera yang bertanggungjawab dalam menjaga hal ehwal kebajikan dan mempertahankan negara, kerana tanpa mempunyai disiplin yang tinggi, maka tidak akan dapat menjalankan tugasan dengan baik dan mampu mengganggu gugat keamanan serta kesejahteraan rakyat dan negara.